Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya hari ini kita akan sambung pelajaran dalam pendidikan Islam tahun 3 dalam bidang sirah yang bertajuk Unit 3 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Sebelum kita meneruskan tentang cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dulu kisah masyarakat Arab jahiliah pada ketika itu. Masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Pada ketika itu, masyarakat Arab jahiliah, masyarakat Arab Mekah ni hidup berpuak-puak, iaitu secara perkauman, duduk berkumpulan. Kumpulan ni ada, berpecah belah, tak bersefahaman. Selalu terjadi peperangan sebab apa? Merebut harta dan juga kuasa. Masing-masing nak tunjuk hebat. Seterusnya, kita tengok pula dari segi kepercayaan dan juga cara hidup masyarakat Arab jahiliah. Kita tengok dari segi kepercayaan, kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah, iaitu menyembah berhala. Macam dalam gambar tu, menyembah patung-patung berhala yang mereka buat sendiri. Mereka juga percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan serta percaya kepada perkara-perkara khurafat. Apa itu perkara khurafat? Iaitu kepercayaan karut, dongeng dan tahyul. Benda-benda yang kita rasa khurafat lah, percaya pada tangkal, apa semua tu. Seterusnya, kita tengok pula cara hidup masyarakat Arab pada ketika itu. Mereka suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan. Sebab apa? Pada ketika itu, mereka percaya anak perempuan ni membawa nasib malang, membawa perkara-perkara yang tak baik. Jadinya kalau anak perempuan dilahirkan je, mereka bunuh hidup-hidup. Mereka akan selamatkan anak-anak lelaki sahaja, bayi-bayi lelaki sahaja. Bayi-bayi perempuan habis dibunuh. Betapa tak berhati perutnya masyarakat Arab pada ketika itu. Seterusnya kita tengok pula kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Sifat Nabi, kepribadian Nabi sebelum menjadi rasul, sebelum dilantik menjadi rasul. Macam mana sifat Nabi ni? Yang pertama, baginda seorang yang amanah. Yang kedua, sentiasa bercakap benar dan adil. Yang ketiga, penyantun. Dan yang keempat, tidak suka membuang masa. Kita tengok dari segi sifat amanah baginda. Baginda terkenal dengan sifat amanah sehingga diberi kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Siapa Khadijah ni? Siapa Siti Khadijah? Siti Khadijah ni adalah seorang wanita berketurunan bangsawan, menjalankan perniagaan pada ketika itu. Nabi Muhammad bekerja dengan Siti Khadijah. Betapa Nabi Muhammad ni bersifat amanah sehingga kan Khadijah ni percaya untuk bagi Nabi ni menguruskan perniagaannya. Seterusnya, sentiasa bercakap benar dan adil. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Pernah dengar tak kisah pada ketika dahulu tu kota Mekah dilanda banjir. Hajarul Aswad yang ada pada Kaabah tu jatuh. Jatuh sebab banjir. Lepas tu antara kabilah-kabilah Arab ni mereka berebut siapa nak letakkan. Akhirnya dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergaduhan tersebut dapat diselesaikan. Seterusnya, baginda tidak suka membuang masa. Sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah ni? Ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bantu buat apa? Mengembala kambing. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad ni memang pekerjaan dia mengembala kambing. Jadinya Nabi Muhammad tidak suka buang masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dan yang seterusnya, baginda juga seorang yang penyantun. Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Nabi Muhammad ni
Walaupun dengan orang yang buat baik ke, buat yang tak baik kat dia, dia sentiasa bermanis muka. Sentiasa buat baik dengan orang tu. Tak pernah dia berdendam, sentiasa memaafkan. Betapa mulianya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita tengok kepribadian Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Okey, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam. Pada ketika itu kita tengok masyarakat Arab hidup macam mana? Hidup berfoya-foya, minum arak. Tiba-tiba Rasulullah datang bawa ajaran Islam. Jadinya masyarakat Arab menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila menerima penentangan tu, kita tengok macam mana sikap Rasulullah, kepribadian Rasulullah. Yang pertama, sabar dan tabah. Yang kedua, berpendirian teguh. Yang ketiga, bijak merancang. Okey, kita tengok sabar dan tabah. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Okey, walaupun bapa saudara dia sendiri, bapa saudara Nabi Muhammad sendiri menentang, tapi Nabi Muhammad sentiasa tidak patah semangat dan juga sentiasa buat baik walaupun orang dah tuduh Nabi Muhammad tu sebagai pendusta. Okey, seterusnya berpendirian teguh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Bukan sahaja harta, Nabi Muhammad juga ditawarkan perempuan dan sebagainya, tapi baginda tetap menolak dan meneruskan dakwah menyebarkan Islam. Seterusnya Nabi Muhammad juga bijak merancang. Baginda diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah walaupun Madinah terletak di utara Mekah untuk mengelirukan musuh. Walaupun Madinah tu terletak dekat mana tadi? Dekat selatan. Dekat utara, tapi baginda memilih untuk melalui jalan yang selatan. Jalan yang lebih jauh. Sebab apa? Untuk mengelirukan musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Untuk apa? Untuk menyebarkan dakwah Islam tersebut. Okey, kepentingan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Kenapa kita kena contohi sifat sabar, sifat tabah, sifat bijak merancang? Okey, kita tengok ada 5 Okey, yang pertama, disayangi ibu bapa dan orang sekeliling. Seterusnya, disenangi guru dan rakan-rakan. Kalau kita buat baik, keluarga suka, orang sekeliling suka, cikgu suka, kawan-kawan pun akan suka. Seterusnya, dapat mengelakkan permusuhan. Yang keempat, hidup menjadi aman dan damai. Dan yang terakhir sekali, semestinya mendapat rahmat Allah Ta'ala. Okey, jadinya Ustazah nak awak semua mari berfikir dan bincangkan apa yang kamu dapat sekiranya kamu mencontohi akhlak Nabi Muhammad. Apa lagi selain yang kita sebut tadi? Cuba fikirkan. Okey, jadinya itu saja yang kita belajar hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.